Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa untuk kita mengikuti pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berpandukan kitab Kifayatul Awam ni. Dan insya-Allah mungkin pagi ni khatam kot kitab kita. Insya-Allah pagi ni kita khatamkan kitab kita. Dan sebelum tu kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Penutup. Al-imanu lughatan mutlaqut tasdiq. Iman secara bahasa ialah mutlaqut tasdiq, maksudnya pembenaran secara mutlak. Membenarkanlah, pembenaran ataupun membenarkan. Jadi tasdiq ni daripada perkataan saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Tasdiq itu kalau dalam ilmu saraf, maka dia bentuk kata masdar, dia panggil. Bentuk kata masdar. So, masdar ni makna dia madalla alal hadas ataupun madalla alal fi'al. Madalla alal hadas itu maknanya sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kejadian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadas itu satu kejadian. Hadatha, terjadi, telah terjadi. Jadi berbeza dengan makna hudus, hadis, itu makna istilah dalam ni. Ini maksudnya secara hadas itu kejadian. Madalla alal hadas, sesuatu yang menunjukkan kepada satu kejadian. Jadi tasdiq ni maknanya menunjukkan kepada suatu kejadian atau perbuatan lah. Sebab kejadian ni lebih umum daripada perbuatan. Jadi at-tasdiq maknanya, kita orang Melayu kita terjemahkan tasdik, maknanya kita kata membenarkan. Jadi membenarkan itu kan perbuatan. Membenar itu perbuatan. Jadi kalau kita nak terjemah dengan cara masdar betul, maka dia tak tepat. Dia akan kata tasdik pembenaran. Tasdik itu pembenaran. Tapi boleh juga kita terjemahkan iaitu membenarkan. Sebab dia madalla alal hadas, sesuatu yang menunjukkan atas suatu kejadian. Apa kejadian itu? Iaitu perbuatan dia membenarkan. Perbuatan membenarkan. Jadi sebab itu masdar boleh diterjemahkan kepada fa'al dia. Sebab dia sendiri masdar itu menunjukkan fa'al. Dan masdar itu sendiri adalah amrun i'tibari, perkara yang tidak wujud. Dia hanya menunjukkan sahaja kepada suatu perbuatan. Sami'a yasma'u sam'an. Sami'a yasma'u sam'an. Sami'a telah mendengar, yasma'u sedang mendengar atau akan mendengar, sam'an pendengaran. Pendengaran tu apa? Maknanya menunjukkan satu pekerjaan yang dia ni sedang mendengar atau telah mendengar. Faham eh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tak ada masalah. Jadi menterjemahkan lazim dengan malzum atau malzum dengan lazim itu dalam kaedah itu memang dipakai. Maknanya lazim bagi masdar itu adalah fa'al. Fa'al itu lazim bagi masdar atau masdar lazim bagi satu fa'al.
Di antara lazim dengan malzum itu kadang-kadang zikrul lazim wa muradul malzum, zikrul malzum wa muradul lazim, tak ada masalah. Jadi mutlaqut tasdiq maknanya pembenaran mutlak. Pembenaran mutlak kadang orang tak pernah faham pembenaran mutlak tu apa dia. Maksudnya membenarkan secara mutlak. Maksud secara mutlak itu secara global, tidak dikaitkan, tidak dibataskan dengan sesuatu batasan. Itu makna iman. Al-iman. Panjanglah saya tak nak bahas dia punya asal dia, sulasi dia, kemudian yang mujarrad dia, kemudian mazid dia. Panjang pembahasan dia nanti. Dan iman maksudnya makna dia. Iaitu mutlaqus subut. Mutlaqut tasdiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembenaran secara mutlak. Maknanya pembenaran itu apa? Pembenaran itu maknanya hati membenarkan. Hati membenarkan atau istilah yang lebih mudah percaya. Orang Melayu percaya. Beriman maksudnya percaya. Beriman maksudnya percaya. Itu mudah. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an auladi Yaqub. Dan daripada contohlah yang menunjukkan makna iman itu mutlaqut tasdiq. Syah. Racun tu. Hikayatan anak Allah dari Yaqub, iaitu penceritaan Allah Ta'ala tentang anak-anak Nabi Yaqub. Wa ma anta bimu'minin lana. Wa ma anta bimu'minin lana. Ini kisah apabila anak-anak Nabi Yaqub yang lain nak bawa Nabi Yusuf, kan? Nak bawa Nabi Yusuf pergi, kononnya nak pergi berjalan-jalan lah, bersia-sia. Maka akhirnya kan dia orang campak Nabi Yusuf dalam telaga buta, pergi buta. Lepas tu dia ambil baju Nabi Yusuf, lumurkan dengan darah. Lepas tu dia kata Nabi Yusuf kena makan dengan serigala. Lepas tu dia kata kalau kami cerita pun kau tak percaya. Wa ma anta bimu'minin lana, kamu tidak akan percaya apa yang kami ceritakan. Jadi mukminin maksudnya percaya. Mukmin ni isim fa'il dia. Orang yang mana bimu'minin tidak mempercayai. Di sini sebab wama antalah dinafikan. Tapi maksud bimu'minin itu percaya atau membenarkan. Wa syar'an, okey, makna iman dari segi syarak at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi secara syarak iman itu maksudnya ialah membenarkan ataupun pembenaran. Antara masdar pembenaran atau benar atau membenarkan. Bijami imaja abihin Nabi dengan ataupun terhadaplah keseluruhan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhenti kat situ saja, tapi ada ulama tambah lagi yang iaitu allazi ulima minad-din bid-darurah, iaitu perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara daruri, secara pasti, secara mudah. Dia nanti masalah, jadi apa yang Nabi bawa tu kan nanti ada, kalau menurut muhaddisin, apa yang Nabi bawa itu maknanya hadis Nabi lah. Hadis Nabi ataupun sunnah Nabi itu nanti maksudnya aqwalun wa af'alun wa iqrarun. Allazi udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang qat'i, ada yang zanni, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada macam-macam pembahasan. Jadi perlu membenarkan ke semua itu. Jadi di sini apa yang dibawa oleh Nabi, Nabi bawa wahyu dan Nabi juga terhasilnya hadis daripada Nabi SAW. Yang dimaksudkan di sini bijami'i ma ja'a bihin Nabi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi ini maksudnya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi yang perkara tersebut tu ulima minad-din bid-darurah, yang diketahui dalam agama secara pasti, secara mudah. Maksudnya perkara yang semua orang Islam mesti tahu benda itu. Contohnya sembahyang 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, itu semua orang tahu. Maka dia membenarkan perkara tersebut. Katakanlah ada juga orang yang tak tahu sembahyang tu wajib atau puasa tu wajib, diberitahu kepada dia. Maka kalau dia menolak, maka itu boleh menyebabkan dia terkeluar daripada iman.
Jadi iman itu maknanya membenarkan, tasdik. Bila tasdik maknanya tasdik itu kan perbuatan hati. Tasdik bukan perbuatan mulut. Tasdik bukan perbuatan mulut, tasdik perbuatan hati. Tasdik bil qalbi. Cuma nak tahu dia kena sebutlah, ya saya percaya, ya saya beriman. Tapi boleh jadi apa yang dituturkan oleh lisan dia mutabik dengan dalam hati dia ataupun ghairu mutabik. Maksudnya sama dengan apa yang dia dalam hati ataupun tak sama. Kalau sama maknanya iman. Betul lah. Kalau tak sama maknanya munafik. Tak sama maknanya munafik. Ataupun dia nafi terus dengan lisan dia dan hati pun tidak, maksudnya lawan dia kufur. Iman lawan dia kufur. Jadi apa makna iman itu? Iman itu makna membenarkan atau percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa tu Quran dan hadis, dan itu pun mestilah perkara yang daruri. Perkara yang daruri. Itu saya dah bahas dalam dalil itu kan. Quran itu dari segi subutnya, dari segi dalalahnya, hadis pun dari segi subut, dari segi dalalah, kemudian ada yang qat'i, ada yang zanni. Itu rujuk balik kuliah yang lepas, yang lalu, yang awal-awal. Jadi maksudnya membenarkan apa-apa yang qat'i. Membenarkan apa-apa yang qat'i. Bahkan qat'i ini pun ada dua. Satu qat'i yang terhasil secara daruri, satu qat'i yang terhasil secara nazari. Yang dimaksudkan di sini qat'i yang diketahui secara daruri. Maknanya di sini umumkan. Dia kata bijami'i ma ja'a bihin nabi, dengan membenarkan apa yang keseluruhan yang dibawa oleh Nabi. Tidak, bermakna bukanlah kalau orang tu tak benarkan benda-benda yang Nabi bawa sebahagiannya, dia katakan tak beriman. Di sini ulama lain meletakkan qayyid dia, batasan, iaitu perkara yang dibawa oleh Nabi yang qat'i, yang daruri. Yang qat'i dan yang daruri. Qat'i ini maknanya yang pastilah 100%. Yang pasti 100% ini pun terhasil dengan dua cara. Satu terhasil secara daruri, satu terhasil secara qat'i. Satu terhasil secara nazari, maknanya perlu difikir-fikirkan dulu secara mendalam baru terhasilnya qat'i tersebut. Di sini yang dimaksudkan adalah membenarkan secara qat'i yang daruri. Wakhtalafa fi makna tasdiq bizalik. Ulama khilaf pada makna tasdiq dengan yang demikian itu. Faqala ba'duhum huwa al-ma'rifah. Fakullu ma 'arafa ma ja'a bihi an-nabi fa huwa mu'min. Sebagian ulama mengatakan tasdiq itu ialah ma'rifat. Tasdiq itu ialah ma'rifat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tasdiq itu ialah ma'rifat. Fakullu man 'arafa ma ja'a bihi an-nabi, setiap orang yang mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi fa huwa mu'min. Wa yuraddu ala hadha tafsir, maka ditolak. Pendapat ini ditolak dengan penafsiran ini, annal kafira arifun wa laysa bimu'minin. Orang kafir pun sebahagiannya tahu juga apa yang Nabi bawa. Contohnya Abu Jahal, di zaman dia tahu apa yang Nabi bawa, tapi dia tak beriman pun. Wa hadha tafsir aidan la yunasibu qaul jumhur innal muqallid mu'min. Tafsiran ini juga tidak munasabah dengan perkataan jumhur, iaitu innal muqallid mu'min, sesungguhnya muqallid itu adalah orang yang beriman. Ma'annahu laisa bi'arifin, ya, bersamaan dengan sesungguhnya dia tidak tahu. Ada sebaliknya, ada orang beriman tapi tak tahu, ada orang tahu tapi tak beriman. Jadi makrifat dengan tasdik ataupun iman tak sama. Iman dengan makrifat tak sama. Fatahqiq tafsirut tasdiq bi annahu hadisun nafs at-tabi' lil jazmi, sawa'un kana yajzamu an dalilin yusamma ma'rifah aw an at-taqlid. Okay. Di sini pendapat yang tahqiq, pengenaan yang benar adalah penafsiran tasdik itu iaitu hadisun nafs. Hadisun nafs, dia ada beberapa, ini bab agak mendalam sikit. Dia dipanggil hadisun nafs. Hadisun nafs maknanya percakapan dalam diri lah. Kalau secara zahirnya kita terjemahkan hadisun nafs, maksudnya percakapan dalam diri, dalam hati. Dia ada lagi yang lain, kemudian dia dipanggil kaifiat atau dipanggil, satu lagi dipanggil infial. Biasanya ada tiga, sama ada di infial atau kaifiat atau hadisun nafs. Panjang pembahasan dalam hasyiah lah. Okey, di sini dia kata hadisun nafs tabi' lil jazmi. Yang tabi' lil jazmi.
tabi' lil jazmi, mengikuti apa yang telah dimantapkan. Maksudnya apa yang telah dia percaya, berpegang dengan sungguh-sungguh. Sa'un kana yajmu an dalil wa yusamma ma'rifah atau an taqlid. Sama ada kejazaman, kemantapan, keteguhan dia itu dengan disertai oleh dalil ataupun dengan dibuktikan dengan dalil, maka iaitu dipanggil makrifat, ataupun tanpa dalil dipanggil taklid. Okey. Seperti saya pernah terangkan sebelum ni masalah ni, mana mula-mula kita idrak bil his. Kita memperolehi daripada hissi biasanya. Mana kita dengar Al-Quran, dengar hadis, atau baca hadis. Biasanya jaranglah baca saja, payah. Maksudnya mendengarlah pengajian ilmu daripada, kemudian akhir nazar. Lepas idrak bil his, kemudian idrak dengan nazar. Nazar itu satu proses untuk berfikir. Kemudian terhasillah satu ma'rifat. Jadi kalau dia berfikir tentang dalil akan satu perkara itu, maka terhasillah namanya ma'rifat. Ataupun dia mendengar dan dia terus percaya tanpa mengetahui dalil, itu dia panggil i'tiqad. Dipanggil i'tiqad. Maka kita beza. Maaf, sangkut sikit internet. Jadi apabila seseorang itu dia jazam, mantap, maksudnya dia yakin 1% disertai dengan dalil, maka itu namanya makrifat. Mana orang tu dipanggil arif lah. Ini bukan masalah tasawuf, ini masalah sangkut lagi, tak tahulah banyak kali nak sangkut ni. Jadi seperti mana yang dulu dah dibahas, makna makrifat itu ialah idrakul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil. Idrakul jazmi maknanya perolehan yang jazam, kemantapan. Kemudian mutabiq lil waqi', yang bersesuaian dengan realiti. An dalil, dengan disertai dengan dalil. Kalau tiga ni ada, makna dipanggil makrifat. Okey, kalau ditolak satu, maknanya tanpa dalil, dipanggil muqallid. Orang yang dipegang sungguh-sungguh, dia percaya sungguh-sungguh dan bersesuaian dengan realiti, tapi tak tahu dalil, itu namanya muqallid. Kemudian misalnya kalau dia pegang sungguh-sungguh percaya, tapi tak mutabiq lil waqi', maksudnya bersalahan dengan realiti. Contohnya orang kafir percaya kepada Tuhan dia kan, dia sungguh-sungguh dia percaya ni 1%, tapi tak bersesuaian dengan itu, namanya i'tiqad fasid. I'tiqad yang fasid, batil lah. Jadi di sini antara makrifat dengan taklid lah. Maka fayakhruju al-kafiru li'annahu lam yakun 'indahu hadisun nafs. Maka mengeluarkan di sini orang kafir kerana di sisi mereka tidak ada hadisun nafs. Maka tasdik itu perbuatan hati, maka orang kafir tak ada. Walaupun mungkin dia kalau seseorang tu dia percaya, tapi dia tak membenarkan, maka itu tak dikatakan beriman. Di anna makna hadis nafs an taqula raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadisun nafsi itu seolah-olah hati kita mengatakan benarlah apa yang dibawa oleh Rasul. Bukan dengan mulut, adalah hati. Nafsul kafir la taqulu zalik. Dan dalam diri orang kafir dia tak mengatakan yang demikian itu, dia malah dia menolak. Wa dakhala al-muqallid nafsin tabi'un lil jazmi wa in lam yakun jazmuhu an dalil. Maka termasuk juga di sini beriman artinya ada hadisun nafs, mana pembenar tabi'un lil jazmi, yang mengikuti kepada kemantapan dia, pegangan dia itu, walaupun tidak disertai dengan dalil. Jadi saya pernah beritahu dulu mula-mula tadi kan, sama, lepas tu idrak, maknanya dia jazam, kemantapan, i'tiqad yang jazam. Kemudian mutabiq lil waqi'. Ini dah banyak kali sangkut ni.